Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan lagi dua cerita dan dua-duanya cukup menarik. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, cerita Abang kali ini memang cukup menarik dan Abang akan sampaikan bermula dengan Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Ana, berlaku pada tahun 2007. Kisah ni sebenarnya berlaku di antara, kalau tak silap Abang, di antara Tanjung Malim dengan Taiping. Ada satu tempat namanya Lekir. Kawasan Lekir itulah berlaku ceritanya. Pada tahun 2007, Ana belajar dekat satu universiti dekat Selangor kalau tak silap Abang. Dan dia ada adik belajar dekat Johor University jugalah. Jadi bapak dia orang bagi satu kereta untuk memudahkan anak-anak dia berjalan ke mana-mana. Maksudnya memudahkan perjalanan di dalam kampus, dalam universiti. Jadi yang bawa kereta tu adalah Ana, si kakak yang belajar dekat Universiti Selangor tu. Cumanya pada hari kejadian, mereka bersama bercadang untuk balik kampung. Rumah kampung dia orang terletak dekat Kedah. Cumanya bapak dia orang pesan, kalau nak balik Kedah nanti jangan lupa singgah dekat rumah nenek dia orang dekat Taiping. Ambil nenek dia orang, lepas tu barulah bergerak balik ke Kedah. Itu dia punya cadangan asalnya. Jadi bila Ana dengar cadangan daripada bapak dia, tak ada masalah pun. Cumanya yang menjadi sedikit masalahnya ialah dia kena tunggu adik dia datang daripada selatan tanah air, kalau tak silap Abang, Johor. Adik dia kena naik bas datang ke tempat dia dekat Selangor, barulah mereka berdua naik kereta dan terus pergi ke rumah nenek yang terletak dekat Taiping. Itu dia punya cadangannya. Tapi bila sampai kat Taiping, dia orang bercadang untuk tidurlah satu malam dekat rumah nenek sebelum dia orang berdua dengan nenek bergerak ke Kedah. Itu adalah dia punya perjalanan ceritanya. Jadi pada hari kejadian tu, kata Ana, waktu tu hari Sabtu, ditunggulah adik dia daripada naik bas daripada Johor sampailah ke Selangor. Ambil masa dia juga dalam 2-3 jam. Bila adik dia sampai, dia pun teruslah ambil adik dia dekat stesen bas. Bergeraklah dia adik-beradik ni daripada KL nak pergi ke Taiping, rumah nenek. Dalam perjalanan tu, waktu tu dah lebih kurang petang-petang lah, bukanlah siang sangat, dah petang. Dalam perjalanan tu dia pun berbanyaklah borak, macam-macam ceritanya, sebab dah lama tak jumpa adik-beradik ni, Ana dengan adik dia ni, dua-dua perempuan. Jadi macam-macam cerita keluar, macam-macam apa yang nak dibuat pada hujung minggu, semuanya nak dipikirkannya. Dan macam mana dia berjumpa dengan nenek, sebab dah lama tak jumpa nenek. Seronoklah sangat dalam perjalanan tu. Tiba-tiba bila dalam perjalanan dah 2 orang tu, dah macam-macam cerita je keluar, terkeluarlah satu cerita yang memang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh anak-anak dara sewaktu dalam perjalanan, iaitu, Kak, Kak, apa rasanya kalau kita tiba-tiba tersesat dalam alam sebelah? Jadi bila dengar macam tu, si akak cakap, tak apalah, kita explore, kita cari apa-apa yang pelik dekat dalam alam tu. Tapi adik dia cakap, kalau kita dah termasuk dekat alam sebelah, boleh tak kita keluar balik? Jadi akak dia beritahu, kalau niat kita baik, kita akan boleh dapat keluar. Cumanya harap-harap kita tak terserempak dengan benda-benda macam tu, sebab kita bukan daripada alam mereka. Jadi agak susah juga kalau kita berada di alam mereka dan kita kena buat sesuatu yang kadang-kadang ni tak masuk di akal. Jadi adik dia cakap, dalam banyak-banyak peristiwa lah, Kak, kalau kita dalam perjalanan yang selalu kita dengar dekat radio, dekat internet, apa benda, Kak, ceritanya kalau dalam perjalanan ni? Akak dia cakap, senang aja. Dalam banyak-banyak peristiwa waktu dalam perjalanan, ada satu peristiwa yang selalu orang kena, iaitu terserempak dengan kedai tepi jalan, yang kedai tu adalah kedai makhluk alam sebelah. Jadi bila dengar macam tu, si adik kata, seramlah, janganlah, minta kita dijauhkan daripada perkara-perkara macam ni. Takut bila kita dah termasuk, kita tak boleh nak keluar. Akak dia cakap, jangan risau, kita selawat Nabi banyak-banyak. Kita selawat Nabi, kita yakin ya Allah bagi bantuan dalam perjalanan kita. Jadi diorang pun tergelaklah, dua orang. Dalam perjalanan, dua adik-beradik ni macam-macam keluar cerita, termasuk cerita seram-seram macam ni.
Bila dah jauh berjalan tu, perut dah mula rasa lapar, tekak dah rasa haus sebab dah bercerita banyak sangat benda. Jadi diorang pun melaluilah beberapa gerai yang ada di tepi jalan. Tapi kebanyakan gerai tu semuanya tutup. Maklumlah dia kata pada waktu tu keadaannya bukanlah siang sangat, dah nak masuk maghrib. Diorang teruskan perjalanan. Bila sampai dekat satu tempat yang namanya Lekir, waktu tu jam menunjukkan pukul 10 malam. Diorang pun cari-carilah kalau ada kedai-kedai kat situ. Sebab kalau boleh nak minumlah sesak air, kopi ke, dapat Nescafe ke, biar rasa tekak tu lancar sikit nak bercakap. Jadi si adik terpesan, "Kak, kalau lepas ni kalau jumpa kedai, kau berhenti je lah kak, nanti kita minum. Kita minum, kita makan." "Apa sangat lah kak?" Akak cakap, "Tak boleh, ini kawasan yang akak dengar memang scary Mary kawasan ni. Takut-takut nanti kalau kita terserempak dengan gerai yang bukan manusia punya macam mana?" "Jangan risau kak, kita boleh tahu kak. Kalau kita nak terserempak dengan gerai alam sebelah, macam-macam tanda. Tandanya, gerai tu nampak buruk, gerai tu nampak bersawang-sawang, ataupun keadaan orangnya macam pelik-pelik. Jadi kita janganlah berhenti kak." Dia kata, "Okey, kita set. Lepas ni kalau kita jumpa kedai makan dekat tepi jalan, kita berhenti, kita pergi makan dulu. Sebelum kita teruskan perjalanan dekat rumah nenek yang terletak dekat Taipei." Set dia kata. Jadi berjalanlah dia orang dekat kawasan Lekir tu. Selang 2-3 minit selepas dia orang bercakap, bercerita tentang gerai tu, tiba-tiba dia orang nampak ada satu gerai dibuka, tapi tidaklah tepi jalan sangat. Dia kena masuk ke dalam sikit. Jadi yang mula-mula nampak tu si adik, "Kak, dia kata, ada kedai tu kat depan kak." Dia kata, taklah nampak kedai. Sebenarnya dia orang nampak macam lampu-lampu yang bercahaya-cahaya macam meriah-meriah, macam restoran Tom Yum macam tu kan. Jadi akak dia kata, akan nampak. Tapi kedai tu taklah terletak dekat tepi jalan dik. Dia kena masuk ke dalam sikit. Adik dia kata, "Tak apa, okey je. Nampak macam kedai Tom Yum biasa je, macam orang aja, bukan daripada alam sebelah. Set, jom kita try masuk dalam kedai ni. Dapat sup daging sedap juga." Dia kata. Jadi diorang pun masuklah selekoh tu, masuk nak ke dalam. Jalan dah agak sempit juga. Dia kata kalau ikut daripada tadi, tengok-tengok awalnya, kedudukan kedai tu taklah terlalu jauh daripada tepi jalan. Tapi entah macam mana waktu diorang masuk ikut jalan tu, sempang yang nak ke kedai tu, rasa macam agak jauh juga daripada sempang jalan. Walaupun nampak cahayanya bersinar-sinar, maksudnya lampu-lampu yang dipasang tu nampak meriah, tapi tetap juga rasa jauh. Entahlah, dia kata perasaan lah mungkin. Bila sampai dekat depan kedai tu, tak ada satu biji kereta pun yang ada dekat situ. Semuanya tak ada kereta. Tapi dekat dalam kedai tu ramai orang. Jadi diorang pun fikir, tak apalah, mungkin orang yang datang tu adalah orang-orang sekitar kampung tu. Jadi diorang pun parkinglah kereta, turun daripada kereta, meregang-regangkan otot, teruslah masuk dekat dalam kedai. Bila sampai dekat kedai tu, kedainya memang macam kedai orang biasa. Tak nampak pun macam kedai pelik-pelik. Cumanya tempat duduk dengan kerusi diperbuat daripada buluh. Itu je yang peliknya. Nampak macam klasik-klasik. Jadi bila dah duduk tu, si adik tu cakap, "Kak, kau perasan tak?" Bisik-bisik lah. Tak adalah kuat-kuat macam abang cakap ni. Dia berbisik-bisik, "Kak, kau tengok kak, meja dengan kerusi ni daripada buluh kak. Jangan-jangan ni alam sebelah kot kak." Dia kata, kau janganlah fikir yang bukan-bukan. Ada banyak restoran-restoran kat Kuala Lumpur tu, yang kat Selangor tu, yang semua meja dengan kerusi ni dah perbuat daripada buluh. Sebab dia dikatakan trend lah, kembali kepada zaman dulu-dulu punya style lah. Dia kata, mungkin jugalah. Tapi sebenarnya dalam hati akak dah memang pelik. Cuma dia tak nak adik dia rasa takut, dia buatlah alasan macam tu. Akak tu sendiri tu rasa pelik. Yang si Ana ni rasa pelik. Kenapa buluhnya yang dibuat meja dan kerusi ni, potongannya tak sekata? Itu yang menyebabkan dia rasa tertanya-tanya. Tapi tak naklah dia cakap. Nanti dia takut adik dia pula takut. Jadi sebelum pelayan tu datang, dia tengoklah sekitar-sekitar kedai. Ramai orang, dia kata, sekitar kedai tu. Dan kebanyakan orang yang datang tu semuanya orang tua-tua. Walaupun diorang macam berborak-borak, tapi cara diorang berborak tu sangat perlahan. Kebanyakan yang ada kat situ orang yang berumur 70 tahun ke atas. Ada juga nenek-nenek yang umurnya 90 lebih, yang dah bongkok kedut-kedut lagi. Dia pun pelik juga, nenek-nenek pergi lepak malam. Lain macam nenek-nenek ni. Lain macam kata. Jadi dia pun okey je lah. Tak lama tu si pelayan pun datang. Yang pelayan tu juga nenek-nenek. Dah bongkok dah. Dia bongkok 2, bongkok 3. Jalan terhempoh-hempoh. Lepas tu bila nenek tu datang dekat dengan meja diorang pun tak adalah tengok ajak-ajak borak dengan nenek tu. Tak adalah. Dia terus cakap, "Nenek, boleh tak kalau kita orang nak pesan?" Dia kata, nak pesan. Mula-mulanya si adik ni, yang pesan mula-mula si adik ni,
Adik tu pesan, saya nak makan mi goreng. Terus kakak dia senggol perut. Jadi dia tanya kakak dia, kenapa tak boleh makan mi goreng? Kakak dia berbisik kat telinga, kalau orang yang tersesat dengan alam sebelah, jangan minta mi goreng. Takut-takut mi goreng bertukar jadi cacing. Oh, betul juga adik dia cakap, jangan minta mi goreng. Tak jadi cik dia. Mak Anik dia kata, tak jadi nak minta mi goreng. Sop daging ada. Jadi bila dengar macam tu, nenek dia kata, ada. Senyap aja nenek tu. Senyum je kata. Oh, saya nak sop daging, saya nak nasi telur dadah. Oh, kakaknya pun kata sama jugalah. Nak sop daging pula, tapi daging ayam. Dengan telur mata, dengan nasi, dengan sayur. Oh, bila dah pesan macam tu, nenek tu pun entah apa dia tulis dekat. Nampak macam dia tulis kat kertas, tapi diorang pun tak perasan apa yang nenek tu tulis. Nampak dah macam umur 90-80 lebih. Jadi nenek tu pun lepas ambil pesanan, dia teruslah masuk ke dapur. Yang dalam waktu selemasa tu, Ana dengan adik dia tengok keadaan sekitar kedai. Memang bila awal-awal masa dia orang masuk kedai tu, keadaan kedai tu memang nampak macam kedai yang baru. Tapi bila diamati betul-betul, keadaan kedai tu macam keadaan kedai pada zaman-zaman 60-an. Dia punya cara orang berpakaian, cara keadaan meja kerusi disusun, dan memang agak mencurigakan juga. Jadi si kakak ni tanyalah, Dik, kalaulah kedai yang kita datang ni sebenarnya adalah kedai alam sebelah, kau takut tak? Adik dia cakap, tak takut kak. Sebabnya saya tengok keadaan sekitar ni nampak macam okey je, nampak macam orang berborak, tak adalah nampak macam orang telinga runcing, hidung ni mancung lain macam cerita-cerita seram tu. Oh, betul juga ni semua orang lah, dia kata. Tapi yang peliknya, yang ada dekat kedai tu semuanya orang tua. Sementara nak menunggu makanan dengan minuman diorang sampai, diorang nampak satu peristiwa yang agak mencurigakan juga, iaitu selang-selang beberapa minit, makcik, bukanlah makcik lah, nenek dengan atuk yang lepak-lepak dekat kedai tu tiba-tiba bubar, semuanya keluar daripada kedai. Jadi dia orang pun tengoklah nenek dengan atuk tu berjalan dalam kegelapan tanpa pakai torchlight, pakai lampu picit. Tak ada seorang pun bawa lampu picit. Masing-masing masuk aja ke dalam alam kegelapan. Oh, alam kegelapan. Maksudnya hilang dalam kegelapan. Jadi si adik dia senggol kakak dia. Kau tengok kak, dia kata, atuk dengan nenek tu berjalan dekat dalam gelap. Tak bawa lampu picit. Lampu apa pun tak bawa kak. Akak dia terus cakap, mungkin ini adalah kampung mereka. Mereka dah biasa dengan selok-belok jalan. Jadi diorang boleh dah jalan dalam gelap macam kita kat kampung kita. Tapi logiklah kak, diorang tak bawa lampu picit kak. Macam mana diorang nak bergerak dalam gelap kak? Kata langgan dengan pokok buluh kan, tersepit kan. Jadi akak dia pun malas nak buatkan adik dia rasa lebih takut. Kau jangan fikir banyak-banyak dik, kita tunggu makan, kita belah daripada sini. Okey, dia kata. Jadi selang beberapa minit makanan pun sampai. Memang dia punya sop daging, dia punya mangkuk komen besar lagi. 10 jari boleh masuk dekat dalam mangkuk tu. Komen besar lagi mangkuknya. Lepas tu ada nasi pinggannya besar. Cumanya yang diorang perasan adalah pinggan yang digunakan termasuk cawan dan juga sudu adalah versi-versi pinggan dan sudu nenek diorang punya. Diorang ingat lagi, masa diorang kecil-kecil, nenek diorang ada koleksi. Tapi koleksi tu kata nenek dia diberikan kepada nenek dia oleh moyang-moyang nenek dia. Dengan kata lain dah beberapa keturunan lah nenek dia punya pinggan mangkuk. Dan pinggan mangkuk nenek dia tu, yang nenek dia dapat daripada moyang-moyang tu, adalah pinggan mangkuk yang lebih kurang sama yang ada dekat depan diorang pada waktu tu. Jadi si akak dengan adik dia dah rasa curiga. Kita ni memang tersalah zaman agaknya. Tapi disebabkan dah lapar dan diorang tak minta bihun ataupun mi goreng, dengan kata lain bukan cacing ataupun bukan benda-benda pelik, diorang pun teruslah makan. Bila daging tu masuk dekat dalam mulut, rasa nak keluarkan balik, kata si kakak, kata si Ana ni. Dia kata rasa hanyir, rasa busuk dan rasa tak sedap langsung. Jadi dia tengok adik dia. Adik dia kan minta sup daging ayam kan. Pun sama juga, masuk dalam mulut, dia keluarkan balik. Sah, dia kata, kita dah terperangkap dalam alam yang tak sepatutnya. Diorang dah tergerak dalam hati. Jadi diorang pun tanya dengan nenek tu, Nek, berapa harganya? Kami nak terus bayar. Nenek tu cakap apa? Tak makan dulu, penat-penat nenek masak. Kalau abang memang tak makan lah.
Kalau abang memang tak masuklah kedai itu daripada awal lagi. Jadi diorang pun terus bayar dan diorang masuk dalam kereta, diorang pergi daripada situ, mujur dapat keluar daripada kedai itu dan pergi ke jalan besar, diorang terus ke perjalanan. Dalam perjalanan tu macam-macam benda diorang berborakkan, diorang ceritakan, diorang confirm yang ada pada waktu tu gerai tu bukanlah gerai manusia tapi gerai alam sebelah. Tapi untuk memastikan benda ni betul, diorang bercadang balik daripada kampung nanti, nak balik ke Kuala Lumpur, nak balik ke Johor nanti, diorang nak singgah tempat diorang makan pada malam tu. Jadi malam tu akhirnya sampai juga ke rumah nenek. Membebel-bebel lah nenek dia ni, kenapa lambat, dunang. Diorang pun baliklah Kedah. Habis cuti dekat Kedah, dundang kat Kedah, diorang pun baliklah semula ke selatan tanah air, ke KL dan juga ke Johor. Sementara dalam perjalanan tu, diorang memang dah berjanji, sama-sama berjanji nak pergi ke lokasi tempat diorang makan pada malam tu. Pada waktu balik ni, diorang tak berjalan malam, diorang jalan waktu siang. Tapi apa yang diorang jumpa adalah hutan belantara. Dengan kata lain, diorang memang terserempak dengan gerai alam sebelah. Tergelak-gelak adik berdua ni. Oh, kita dah ada pengalaman masuk gerai alam sebelah yang selalu kita dapat dekat cerita-cerita. Mujur kita boleh keluar. Jadi diorang pun simpanlah cerita ni daripada tahun 2007 sampailah 2011. Bila 2011 tu barulah dia ceritakan kepada mak dia. Kecoh satu keluarga. Mak dia dengan pak cik dia semuanya bercerita, bertanyakan tentang peristiwa tu. Sebabnya tak semua orang masuk ke kedai tu dan sedar mereka ada dekat alam sebelah. Tapi dua beradik ni memang sedar mereka berada dekat alam sebelah. Tapi mereka layankan perasaan nak tengok apa sebenarnya yang berlaku sewaktu orang-orang lain tersesat dekat kedai yang dikatakan kedai bunian. Jadi dia kata untuk penonton-penonton semua, kalau ada yang cuba carikan lokasi tempat dia orang pergi tu, katanya sekarang ni dah jadi rumah kedai, dah tak ada hutan dah kat kawasan Lekir tu. Dia kata dah jadi rumah kedai, dah ada pembangunan. Jadi mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sambil mendengar cerita abang berada betul-betul dekat tapak kedai makhluk alam sebelah dekat kawasan Lekir. Siapa tahu kan? Cerita kedua ni pula disampaikan oleh Fatimah, berlaku dekat Tanjung Malim tahun 2009. Pada waktu tu Fatimah masih lagi belajar, kalau tak silap abang, belajar master dekat satu universiti dekat utara tanah air. Jadi rumah dekat Tanjung Malim tu pula adalah rumah kepunyaan kakak dia. Pada waktu tu 2009 kakak dia berpindah kat luar negara. Kakak dia ada kerja lah dekat luar negara, bekerja dengan kementerian. Jadi rumah tu kosong. Disebabkan rumah tu kosong, kakak dia minta lah si Fatimah ni duduk dekat rumah tu. Sebabnya Fatimah pada waktu tu masih lagi belajar dan universiti tempat Fatimah belajar tu agak dekat dengan rumah kakak dia. Jadi bila dia dapat arahan permintaan daripada kakak dia, dia pun tak jadi masalah lah. Bolehlah duduk kat rumah kakak dia. Sementara duduk rumah kakak dia, tak payah bayar sewa, duduk aja dekat situ. Rumah tu pula besar. Rumah 2 tingkat. Tingkat bawah dengan tingkat atas, dua-dua ada bilik. Jadi bila dia masuk dekat bilik, dekat rumah tu, awal-awal dia pindah dekat dalam rumah kakak dia tu, memang tak ada benda yang pelik pun dan tak pernah pun rasa seram-seram sejuk. Tapi memang dia cakap daripada kecil, mak bapak dia beritahu yang Fatimah ni memang tak akan senang-senang untuk nampak hantu, sebab ada orang yang cakap hijab Fatimah ni adalah hijab yang kuat. Dia bukan senang-senang untuk nampak benda-benda yang pelik. Tapi waktu dia duduk dekat rumah tu, dia mengalami beberapa peristiwa yang mengerikan yang dia sendiri tak boleh nak jelaskan. Jadi ceritanya, bila dia duduk dekat rumah tu minggu pertama, minggu kedua, memang seronok aja, tak ada apa-apa masalah. Cumanya, disebabkan kawasan perumahan tu tidaklah terlalu besar, jiran-jiran semua saling mengenali. Kebanyakan daripada orang-orang taman tu memang kenal dengan Fatimah, adik kepada si kakak yang bekerja kat luar negara. Duduk dekat rumah kakak dia hanya untuk bagi rumah kakak dia jangan kosong sangat. Sebab dah lebih kurang 6 bulan lah semenjak kakak dia pergi, rumah tu jadi kosong. Jadi untuk mengelakkan daripada dimasuki oleh makhluk lain, lebih baik si adik duduk situ. Jadi pada satu petang tu, tengah-tengah dia menyapu-nyapu halaman dekat depan rumah tu, tiba-tiba makcik jiran sebelah ni datang. Datang bersalam-salam, dia bagilah kuih seri muka. Lepas tu dia tanya, makcik nak tanya sikit lah Fatimah. Dia kata, tanyalah makcik apa dia. Semalam tetamu siapa yang kau terima tu? Dia kata, oh tetamu.
Mana ada cik, dia kata, saya seorang-seorang je dekat rumah ni, dia kata. Iya, makcik nampak seorang makcik dengan anak dia, seorang perempuan dengan anak dia masuk dekat rumah engkau. Makcik ingatkan kakak engkau dah balik. Tapi bila makcik tengok muka dia tu, macam bukan orang. Sebabnya, kakak engkau bertudung. Dan kebanyakan daripada orang dekat taman ni bertudung. Tapi yang datang pada waktu tu adalah makcik yang free hair dan rambutnya agak meremang juga. Bila dengar macam tu, Fatimah tak adalah rasa takut sebabnya dia anggap mungkin makcik ni berhalusinasi. Agak berangan-berangan sendiri nak nakut-nakutkan dia. Pada masa yang sama mungkin dia kata memang ada makhluk lain yang datang melintas-lintas kat rumah dia. Mungkin juga. Jadi bila makcik tu beritahu macam tu, dia cakap terima kasihlah makcik. Dan kurang-kurang pun kalau saya nampak apa-apa ke, kurang-kurang makcik dah beritahu. Jadi saya akan lebih berhati-hati. Bila dah sudah tu, dia menyapu laman dan berborak dengan makcik tu, dia pun masuk dekat dalam rumah. Lupa abang nak beritahu. Fatimah dia tak gunakan seluruh ruang dekat dalam rumah tu. Dia hanya gunakan ruang bawah saja, tingkat bawah. Tingkat atas dia biarkan. Sebabnya, dia makan, dia tulis report semuanya dekat ruang tamu. Dia malah nak bergerak-gerak. Dia kata, kalau ada pun kalau nak tidur, dia tidur dekat bilik bawah. Bilik atas, bilik kakak dia memang dibiarkan kosong. Dia biarkan tak berusik aja. Cuma kadang-kadang dia naik atas sapu-sapu lah sikit untuk nak mengelakkan daripada atas, tingkat atas tu berabuk sangat. Jadi dia kata sepanjang dia duduk rumah tu, sejak daripada makcik tu beritahu yang ada tetamu datang, dia pun tak rasa apa, okey je. Sebabnya dia kata dalam selang 2-3 hari mak bapak dia akan datang temankan dia tidur dekat situ. Okey. Keadaan berlaku berjalan seperti biasa sampailah tahun 2010 dia pun tamat belajar dan dia pun dapatlah kerja dekat utara. Jadi rumah tu kembali kosong, tak ada orang yang tinggal. Bila kakak dia selang 2 tahun kalau tak silap abang, kakak dia pun baliklah daripada luar negara. Dah habis kerjalah dengan kementerian kat luar negara tu, kakak dia balik, duduklah dekat rumah tu. Bila kakak dia duduk rumah tu, kakak dia selalu mengadu. Kalau nak semayang, kakak dia lebih rela semayang dekat tingkat bawah. Sebabnya kalau kakak dia semayang dekat tingkat atas, mulalah kakak dia rasa seram sejuk macam ada benda yang memerhati. Jadi mak bapak dia cakap, engkau je kot kak yang berangan-berangan. Sebenarnya rumah tu tak ada apa-apa. Buktinya adik kau duduk rumah tu memang okey je. Dia kata, adik lain hijabnya tebal lah. Ni akak ni hijabnya nipis sikit. Dia kata, mungkin akak ni boleh nampak benda yang alam sebelah punya. Jadi, mula-mulanya ahli keluarga semua buat macam endah tak endah dengan apa yang kakak dia cakap. Satu hari, tengah malam, tiba-tiba keluarga dia orang dikejutkan dengan panggilan telefon. Rupanya yang telefon tu si kakak. Bila kakak dalam telefon tu, kakak tu menangis-nangis. Sebab dia kata, takut ada orang dekat dalam rumah dia. Jadi esoknya mak ayah ni pun datanglah kat rumah tu temankan si akak. Tapi sewaktu mak ayah dia duduk dekat rumah tu memang tak berlaku apa-apa. Selepas seminggu duduk, mak dia dengan ayah dia pun baliklah ke kampung semula. Sebab tak ada apa-apa. Jadi waktu tu, selepas mak ayah dia balik, berlaku satu peristiwa yang pelik. Waktu tu kakak dia tengah tidur dekat bilik utama. Tengah tidur ni dia kata. Tengah-tengah tidur, bilik terang. Dia tak berani tidur bilik gelap sebab dia kata kalau bilik gelap dia rasa macam ada orang lain dalam bilik dia. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang kejutkan dia. Bila dia buka mata, dia nampak ada seorang kakak perempuan, rambutnya panjang tapi tak terurus dengan seorang budak. Dia orang berpimpin tangan. Dia pun tak sempat nak tanya, siapa engkau? Tapi muka dua-dua tu adalah muka manusia. Cuma muka dia agak berkerut dan agak marah. Dia pun tak sempat nak tanya apa-apa. Kakak dengan anak tu berjalan ke arah tingkap dan hilang. Dan waktu tu si kakak Fatimah ni dah tergamam. Dia dah tak boleh tidur. Dia berjaga sampai ke subuh. Esoknya pagi-pagi tak jadi pergi kerja. Dia terus balik rumah mak ayah dia. Dan dia ceritakan apa yang dia alami pada waktu tu. Jadi bila si Fatimah dengar kakak dia berjumpa dengan seorang perempuan dengan anak dia, teruslah Fatimah beritahu. Hari tu dia kata waktu dia duduk dekat rumah tu, makcik jiran sebelah pun nampak benda yang sama. Dia kata nampak perempuan dengan anak masuk dalam rumah kak. Sah, memang ada yang tak kena dalam rumah tu. Jadi si ayah ni carilah orang-orang yang pandai untuk dipagarkan rumah atau buat apa-apa je lah. Panggillah orang ustaz daripada Darul Syifa lah mungkinnya. Sampai dekat situ ustaz tu pun pagar rumah. Lepas tu ustaz tu buat kesimpulan, sebenarnya rumah tu memang ada yang menghuni.
Tapi mereka menghuni dekat tingkat 2. Dia tak pernah datang ke tingkat 1. Sebab dekat tingkat 1 pada waktu tu, si Fatimah tengah duduk dekat situ. Jadi diorang pun faham kawasan tingkat 1 tu memang kepunyaan Fatimah. Tapi tingkat kedua tak ada siapa naik. Jadi diorang pun duduklah. Perempuan tu dengan anak dia duduk dekat tingkat atas. Duduk dekat situ. Cumanya bila kakak dia habis kerja dekat luar negara, balik ke rumah tu dan duduk dekat tingkat kedua, mereka dua beranak ni rasa terganggu. Dia pula rasa terganggu kan. Padahal kita yang rasa terganggu. Dia berdua beranak ni rasa terganggu. Rasa macam rumah mereka dicerobohi. Macam terbaliklah cerita ni. Dia rasa macam si kakak yang balik pada luar negara tu datang duduk menumpang kat rumah dia orang. Jadi dia orang rasa marah sangat-sangat. Disebabkan itu dia datang dekat dalam sewaktu kakak tu tengah tidur. Dia datang hanya nak beritahu, engkau sebenarnya dah mencerobohi rumah kami. Walaupun ceritanya macam terbalik kan. Jadi itu yang menyebabkan dia mukanya macam nak marah, macam nak membengis. Jadi selepas ustaz tu datang, ustaz tu buat pagar, benda tu pun keluar daripada rumah tu. Sejak daripada tu, rumah tu dah tak ada apa-apa lagi. Okey je, Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Menarik ceritanya. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa, abang nak ucapkan beberapa ucapan selamat hari jadi. Ucapan selamat hari jadi yang pertama abang ucapkan untuk Zakri Zakaria daripada Miri, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 8. Dan selamat hari jadi abang ucapkan buat Zakri. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Selamat hari jadi juga buat Nur Fatihah Nizam, yang hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 7. Yang mana ucapan ini sebenarnya disampaikan oleh ibundanya, iaitu Fadilah, Puan Fadilah. Jadi daripada abang ucapkan, uncle lah, lebih kurang uncle lah sebab umur dia 19 tahun kan. Jarak jauh kan. Jadi uncle ucapkan selamat hari jadi Nur Fatihah. Semoga dipermudahkan segala urusan, menjadi insan yang sangat cemerlang di masa akan datang, dipanjangkan umur dan sentiasa dirahmati Allah. Pada 13 hari bulan 7 hari tu jatuhnya hari jadi buat Nasir. Jadi daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Nasir. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Daripada Ibunda Nur Zarina, ucapan hari jadi ni untuk anaknya iaitu Ainul Maisarah, yang hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 7. Daripada uncle ucapkan selamat hari jadi Ainul Maisarah. Semoga menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan hari jadi yang seterusnya disampaikan oleh Kak Jamiah buat kakak angkatnya, iaitu Puspawangi Hasan, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 7. Jadi buat Kak Puspawangi Hasan, saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Selamat hari jadi juga buat Adam Nazim, hari jadi yang ke-16. Jadi hari jadi ini adalah ucapan disampaikan oleh ibu saudaranya yang bernama Hamizah. Jadi daripada uncle ucapkan selamat hari jadi buat Adam. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Pada 28 hari bulan 7 itu jatuhnya hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Makcik Habibah. Selamat hari jadi Makcik daripada saya, ikhlasnya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan Makcik di dunia dan di akhirat. Pada 28 hari bulan 7 hari itu jatuhnya hari jadi buat Karik Tan yang berumur 11 tahun. Jadi daripada uncle ucapkan selamat hari jadi buat Karik Tan. Semoga dipanjangkan umur, menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang. Dan sebenarnya ucapan hari jadi ini datangnya daripada ibu saudara Karik Tan yang bernama Michelle. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Semoga cerita menjadi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Jadi sebelum tu, sebelum abang tamatkan cerita, abang ingat planning abang nak buat promosi untuk sambal lara dan perapan sati. Dalam video akan datang, abang akan beritahu dia punya detailnya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.